reactions. So kita akan study apa efek factors terhadap kamu punya reactions. Okay. So bila kita kata reversible, daripada istilah reversible ni kamu mungkin dah faham, maksudnya dia boleh pergi ulang-alik. Okey, contohnya kamu ada reactance A tambah B. Okey, so ni adalah simbol equilibrium. Okey, selalu kamu akan nampak arrow, dia arrow macam ni je kan. Okey, beza dia yang atas ni adalah equilibrium. Okey, tengok dia punya anak panah ni half. Maksudnya dia boleh pergi ke depan, dia boleh pergi ke belakang. Okey, so dia punya directions tu dia boleh pergi, kita panggil forward. Kalau ke kanan kita panggil forward. Kalau ke belakang kita panggil backward. Okey. So sekarang ni dia punya challenge dia, kamu nak tahu dia ni nak pergi ke depan ke belakang. Okey. Tapi kamu punya produk adalah dekat belakangnya. Inilah produk kamu. So masalah dia, daripada reactance kamu boleh dapat produk. Tapi pada masa yang sama, produk kamu tu pun boleh dapat balik reactance. So kita kena kontrol. Macam mana kamu nak kontrol untuk pastikan kamu dapat produk yang lebih banyak. Okay, so kita kena tahu dia punya reversible reaction. Okay, so reversible reaction ni telah dikaji oleh saintis yang bernama Le Chatelier. Okay, saintis daripada France. Dia kata reversible reactions ni define dia forward, the reactions can go forward or backward depend on reactions conditions. Okay. So dia ibarat kamu akan stabil. Contoh kalau kamu stabil, kamu berdiri dua kaki. Tapi kalau kamu berdiri satu kaki, kamu tak stabil. So the reactions of reversible reaction tu, dia konsep dia nak achieve stability. So bila dia nak achieve stability, okay, dia pun pergi depan. Tapi bila ke depan ni dah terlebih, dia akan berpatah balik. Okay. So bila masa dia ke depan, bila masa dia ke belakang, dia akan tengok dia punya sistem. Kalau sistem tu dah sama, dia pun stabil. Okay, so dia punya teori a bit complicated. Cikgu tak nak peningkan kamu, sebab tu kita kena tengok contoh baru kamu faham. Cuma kamu kena faham bila cikgu sebut equilibrium, kamu kena faham. Dia punya forward reaction dan backward reaction dia adalah sama. Okay, maksudnya reaction dia dah stabil. Dekat equilibrium ni dia dah stabil. Ke depan, reaction ke depan pun dah stabil, reaction ke belakang pun dah stabil. Okay, so sebab tu bila dia salah tanya equilibrium conditions, maksudnya rate of forward reaction is equal to backward reaction. Okay. So dia punya definition. Rate of forward reaction sama dengan reaction ke belakang. Kanan dengan kiri sama. Okey, apa yang sama maksudnya dia punya reactions lah. Dia tak pergi ke depan, dia tak pergi ke belakang. Dia dah stabil. Okey, no more reactions. Okey, untuk pengetahuan kamu, reversible reactions ni dia punya ciri dia berlaku dekat closed system sahaja. Okey, dekat closed system tertutup. Open system dia tak berlaku lah. Okay, closed system je syarat dia. Okay, reversible reactions, macam cikgu kata tadi, istilah yang kamu nak faham, dia dah stabil. Forward dengan backward sama. Dia tak pergi ke depan, dia tak pergi ke belakang. Tengah-tengah, dia dah stabil. Tapi, kalau kamu ganggu sistem dia akan terjejas reaction dia. Okay, Le Chatelier, equilibrium reactions can be alter. Maksudnya kamu boleh tukar. Okey, saya tak nak dia stabil. Saya nak dia pergi ke depan. Forward reaction. I want you to go forward reaction. So, maksudnya kamu boleh alter. Kamu boleh ganggu dia. Dan bila kamu ganggu, dia punya equilibrium dah tak stabil. So, dia akan pergi sama ada ke belakang ataupun ke depan. Macam mana nak ganggu? Kamu akan alter by using reaction conditions. Okay, condition dia yang kamu cover adalah suhu, pressure dan juga concentration. Bentuk square ni concentration and it was suggested by Le Chatelier. Okay, Le Chatelier kata kamu boleh ganggu sistem ni, dia tidak akan stabil kalau kamu tukar suhu dia, you change the pressure, you change the concentration. Okay, state what is stated in Le Chatelier principle.
Okey, sekejap Lee dia kata tidak. Okey. So Lee Chatelier kata, when a change is made to conditions, dia kata bila senang cerita, dia kata bila kamu ganggu sistem tersebut, direction will try to achieve equilibrium. Okay, yang dia punya complete sentence ni cikgu akan bagi sekejap lagi sebab cikgu malas nak tulis, nanti dia take time. Tapi cikgu summarykan apa Lee Chatelier bagi tahu. Dia kata bila you ganggu, you disturb direction, direction will try to oppose direction. Okay, they will try to oppose the disturbance. Okay, maksudnya bila kamu contoh, kamu tingkatkan suhu dia. So direction, dia akan turunkan balik suhu. Dia akan lawan apa yang kamu cuba ganggu. Contoh macam kamu, kamu dah stabil. Okay, ni dia punya equilibrium, dia dah stabil. Tiba-tiba kamu pun ganggu dia punya distance, reactions, kamu tingkatkan suhu dia. Tapi reactions detect, oh this one is too high for me, so the reaction dia akan cuba turunkan balik suhu tersebut. Yang ni kita panggil sebagai disturbance. Dia akan alter, dia cuba oppose kamu punya reactions. Okay, so kita nak tengok apa jadi bila kamu tingkatkan suhu, apa jadi bila kamu guna pressure yang tinggi. Okay, so contoh kalau kamu turunkan suhu, okay, dia punya equilibrium dah stabil, tiba-tiba kamu pun turunkan suhu dia. Okay, the reactions pun detect, oh this one is too small for me. Lepas tu reaction pun kata, okay, saya naikkan balik suhu saya. Maksudnya apa yang kamu ganggu, reaction akan oppose kamu punya action. Okay, kenapa dia nak oppose? Sebab dia nak achieve balik the equilibrium conditions. Okay, sebab bila kamu dah turunkan suhu dia, dia dah tak stabil. So dia terpaksa balik kepada keadaan yang stabil. Complete sentence dia cikgu akan bagi sekejap lagi. Okay, tu cikgu dah summarykan dia. Okay, kenapa cikgu tak nak tulis? Sebab kebanyakan student dia akan susah nak faham. So nak bagi kamu mudah faham, kamu kena tengok contoh. Baru kamu faham macam mana nak jawab. Okay, contoh bila kita ganggu pressure, okay, first factor adalah pressure. Okay, bila kita sentuh pasal pressure, ni kita tengok tentang dia punya mole. Okay, contoh cikgu bagi example 1. Okay, dekat reaction dia bagi contoh reaction macam ni kan. Okay, kamu dah belajar mole. Macam mana kita tengok mole? Kamu tengok dekat depan ni. Kamu ada 1A, 1B, 1C, 2D. So, dekat depan ni kita panggil reactance, dekat belakang ni kita panggil product. Dekat reactance kamu ada 2 mole. Sebab apa 2 cikgu? 1A tambah 1B kamu ada 2 mole lah. Produk kamu ada 3 mole. Kenapa 3? 1C, 2D. So ada 3 mole. Tapi ni lah kita panggil equilibrium. Cikgu, kalau kamu tengok, tak balance lah cikgu. Kiri 2, kanan 3. Itu kita tak discuss tentang balance ataupun tidak. Kita discuss tentang equilibrium. Dia stabil ataupun tidak. Apa yang kamu kena faham dengan 2 dan 3, paling senang kamu guna konsep G-syn. Okey, maksudnya sini kena ada 2 mole, sini ada 3 mole. Barulah penimbang ni stabil. Kalaulah tiba-tiba kamu ada sini 1 mole, tapi sini ada 3 mole, apa jadi? Benda ni akan sengit, betul tak? Setuju ke? Setuju. So, bila sengit dia stabil tak? Tak. Tak stabil. So, macam mana nak stabil? Kamu kena tambah balik dia punya molekul. So, nak bagi kamu faham, macam mana nak faham pressure, bilangan mole dia ni, kita kira ikut mole dia. Okay, so sini ada 2 mole, sini ada 3 mole. Cikgu pun tanya kamu, dekat belah kanan ke belah kiri pressure dia lebih tinggi? 2 ke 3 pressure lebih tinggi? 3, betul lah sebab nilai dia lebih tinggi, betul tak? Okay, so maksudnya belah kanan pressure dia lebih tinggi, belah kiri pressure dia lebih rendah. Okay, tapi kamu kena faham walaupun kata cikgu tak balance ni 2, 3, tapi sebab
dia dah equilibrium. So maksudnya yang belah kiri kena ada 2, belah kanan ada 3, barulah dia dah stabil. Kamu tak perlu fikir kenapa kena ada 2, kenapa kena ada 3. Kamu tak perlu fikir yang tu sebab tu dah advance, tapi kamu kena faham bila soalan bagi benda macam ni kamu dah faham. Okey. So dia stabil bermaksud belah kiri dia ada 2, belah kanan dia ada 3. So dia pun stabil. Boleh faham Ada kamu nak tanya apa-apa tak tentang pressure? Cikgu proceed dulu Are you okay form 4? Senyap je ni? Okay. 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 So dia kata when we increase the pressure, okay, the equilibrium is disturbing. Betul lah. Okay, sebab pressure kamu dah equilibrium, tiba-tiba kamu increase pressure. Bila kamu dah increase pressure, apa reaction tu akan buat? Dia akan cuba naikkan lagi pressure ke dia akan cuba kurangkan balik pressure kamu? Kurangkan balik. Sebab apa? Ingat, dia akan oppose the change. Apa yang kamu buat, dia akan lawan. Maksudnya dia degil lah. Dia cuba lawan kamu. So the reactions, okay, sekarang ni dia kata kamu increase the pressure. So the reactions will try to produce, okay, macam mana dia nak kurangkan pressure? Dia akan hasilkan lebih banyak mol ke dia hasilkan kurang mol? Okey, cikgu ulang balik soalan cikgu Okey. So kamu dah tingkatkan pressure. So kamu kata dia nak kurangkan pressure. Soalan cikgu, bila dia nak kurangkan pressure, dia akan hasilkan lebih banyak mol ke dia akan kurangkan mol? Kurangkan mol. So dia akan to produce less particle. Kenapa dia nak kurangkan less particle? To reduce back the pressure. Okay, itu je konsep dia. So, cuba jawab. When we decrease pressure, so kamu dah equilibrium, tiba-tiba kamu decrease the pressure. Apa yang reaction tu akan buat? Dia akan produce lagi banyak mol. Sebab dia nak increase pressure kan? So dia nak increase pressure, kamu fikir, oh pressure increase maksudnya lebih banyak. Nanti dia produce balik partikel. More particles to increase back the pressure. Itu konsep dia. So konsep dia senang, kita tengok contoh soalan. Okay, so soalan kata kamu menghasilkan A, B, C tambah 2D. Okay, itu dia soalan dah bagi. Dia kata state what happens to the reactions when pressure is increased and decreased. Okay, so kita solve dulu jadual dia. Dia kata reactions forward, backward. Ingat backward ke kanan, forward ke kanan, backward ke kiri. Number of particles. Okay, forward. Forward ni maksudnya belah kanan. Belah kanan ada berapa partikel? Ada berapa mol? Ada 3. Backward ada? 2. Okay. If the pressure increase. Okay, macam mana nak jawab cikgu? Saya ni tak boleh nak fikir lah. Pening nak fikir. Okay, konsep dia cikgu kalau jawab equilibrium, saya akan lukis dua benda ni. Okay, maksudnya dia dah equilibrium. So soalan kata if the pressure increase. So maksudnya kamu dah tingkatkan pressure. So apa reaction ni dia akan buat? Dia nak reducekan kan, betul tak? Betul. So dia nak reduce pressure. Okay, dekat sini kamu kena faham. Bila dia nak reduce pressure, dia nak hasilkan yang sikit ke dia nak hasilkan banyak mol? Sikit mol. Sikit mol. Kalau sikit mol, dia nak pergi backward ke dia nak pergi forward? Nak pergi backward. Backward, betul cikgu. Kenapa backward? Kan member kamu dah jawab, dia nak decrease balik the pressure. Kalau decrease pressure, ingat tadi kamu kata hasilkan sikit mol. So kamu tengok yang mana mol yang lebih sikit. Oh, backward lebih sikit mol. So dia akan pergi backward. So maksudnya equilibrium dia dah diganggu. Dia dah tak equilibrium lah. Okey, dia kata, oh aku nak kena kurangkan pressure, aku kena pergi ke kiri. Dia pun menghasilkan lebih banyak A dengan B. Okey, cikgu pun nak test kamu punya understanding. Cikgu punya produk adalah C. Okey, cikgu nak dapatkan C. Sekarang ni bila kamu increase pressure, reaction pergi backward. Okey.
So cikgu nak tanya, bila reaction pergi backward, kamu ada banyak C ke kamu ada kurang C lepas ni? Ada kurang C. Kurang C. Betul. Kurang. Alhamdulillah. Okey, cikgu nak tanya, kamu nak tak reaction ni pergi backward? Tak nak. Tak nak. So cikgu tanya, boleh tak kamu guna pressure yang tinggi? Kamu increase the pressure. Tak boleh. Pandai, tak boleh lah sebab dia pergi backward sedangkan produk kita C. Kalau kamu dah pergi backward, hilanglah produk kamu, rugilah kamu, tak boleh nak jual. Okey? Sebab tu kita kena tahu dia pergi forward ke dia pergi backward. Kita kena tengok kalau kamu ubah pressure apa jadi. Okey? So soalan ni sebenarnya mudah tapi kamu jangan terlalu gopoh bila menjawab. Kena baca dan selesai satu persatu. Jangan gopoh. Itu equilibrium. Okay, now kita tengok if pressure decrease. Okay, kita pun buat equilibrium conditions dia. Soalan kata kamu decrease pressure. Apa reaction tu akan buat? Increase more. Kalau increase. Okay, ada siapa-siapa record ke cikgu punya ni? Ada. Saya dah record. Thank you. Okay, bila cikgu, kamu kata increase. Kalau kamu nak increase pressure, kamu nak guna molekul yang sikit, kamu nak hasilkan molekul sikit ke molekul banyak? Molekul banyak. So banyak yang mana? Forward ke backward yang banyak? Forward. Forward. Alhamdulillah. So kalau forward dia pergi ke kanan kan? Banyak tak C kamu akan dapat nanti? Banyak. So kita guna pressure yang rendah. Faham Okay, so cikgu pun nak cerita dekat kamu apa kelebihan decrease pressure. Satu, more product. Kamu dapat banyak produk sebab kamu dah kata dia pergi forward tadilah. Dan satu lagi, pressure bila pressure rendah, kamu punya cost tinggi ke rendah? Rendah. Logik. Betul. Itu advantage untuk kamu. Dua advantage. Satu, cost rendah. Satu lagi, produk pun banyak. Kamu pun cepat kaya. Boleh Okey, cikgu nak pergi laju sikit untuk example 2. Nanti kita tengok contoh soalan IG sebenar. Cikgu masuk pressure je. Suhu, concentration semua tu cikgu tak nak masuk lagi sebab cikgu nak save time kita. Cikgu nak buat revision dengan kamu untuk energy changes. Okay. So state what happens to the reaction when pressure is increased and decreased. Sama. Okay, dia kata, okay cikgu macam mana nak settle? Okay, tengok keyword dia pressure. Ingat, bila keyword pressure, tengok dia punya mole. Tengok belah kiri berapa mole kamu ada? Backward. Ada siapa nak tolong cikgu tak? 4 cikgu. 2. Thank you. Aiman ada ke Aiman? Ada. Aiman faham ke Aiman? Faham. Okay, kalau Aiman tak faham, Aiman tanya cikgu Okay. Okay. So backward forward kamu ada 2. Okay. So tak apa, kamu pun isi. Okay, forward kamu ada 2, backward kamu ada 4. So soalan pun kata if pressure increase. Okay, kamu pun buat equilibrium dia. Okay, dia kata pressure increase. Kita nak buat apa kalau pressure increase? Reaction nak pergi mana? Nak increase lagi ke nak decrease balik? Decrease. So lebih more particle ke less particle kalau nak decreasekan pressure? Less particle. Less particle. So dia pergi forward ke dia pergi backward? Dia pergi forward. Dia pergi forward. So reaction ni kalau pergi forward bagus tak untuk kamu? Tak. Bagus. 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 Forward bagus, okay. So kamu kena guna pressure yang tinggi. Increase pressure. Apa disadvantage untuk kamu? Advantage dia kamu dapat banyak ammonia lah. Tapi apa disadvantage dia? Cost tinggi. Cost. Tinggi. Betul. Pressure tinggi ni cost tinggi lah. Kamu kena bayar bil api banyak. So kamu tahu kalaulah sini dah jawapan dia forward, sini confirm jawapan dia backward lah. Kamu boleh cuba check nanti cuba test betul tak jawapan cikgu backward dekat sini. Okay. Sebab cikgu nak tunjuk contoh soalan IGCSE sebenar. Ya Allah, sorry. Okay. Okay. So yang ni nitrogen temperature pressure. Okay.
Okay, ammonia made from carbonate. Kamu boleh nampak ke soalan ni? Ke blur sangat? Boleh. Boleh kan? Boleh. Sikit kan? Boleh. Okay. Yang suhu kamu abaikan, kita tengok pressure. Okay, pressure, cikgu saya tak faham lah graf ni. Okay, kalau kamu tak faham sekalipun graf ni, pressure lah faktor paling mudah untuk kamu faham. Okay, setengah student dia tak faham graf ni cerita apa. Okay, kamu pun tengok, oh sebab soalan tiba-tiba kata tentang pressure. Sekarang ni sebab kita nak discuss pressure dulu, okay? Okay, kalau pressure kamu nampak, oh depan ni ada 1. Produk ada berapa mol? 4. 4. Mana dapat 4 cikgu? 2 tambah 1 tambah 1, 4. Okay, so okay, kamu dah settle. Okay, so sekarang ni dia kata, kita tengok soalan dia. Dia kata, what is mean by term equilibrium for a reversible reaction? Tadi cikgu dah bagi dia punya definition. Rate of forward. Apa tadi definition dia? Rate of forward. Reaction is equal. Reaction is equal to backward reaction. Backward reaction. Okay, yang ni, sorry tulisan hodoh, dapat 1 markah. Dan kamu kena kata concentration. Bila cikgu lukis square gini, maksud dia concentration, okay? Concentration of reactant and product do not change. Kamu jangan jawab same. Istilah dia do not change. Okay, ni yang kamu kena guna. Barulah kamu dapat lagi 1 markah. Sebab definition dia 2 markah. Cikgu dah bagi kata kunci. Rate dia equal, concentration dia do not change. Kamu jangan guna concentration same. Salah. Istilah dia do not change. Tolong buat nota, tolong highlight, tolong warnakan do not change. Okay? Tolonglah ingat sampai IG, okay? Okay, yang ni nombor 2 cikgu tak nak sentuh sebab dia berkaitan dengan suhu. Cikgu nak cari yang berkaitan dengan pressure. Yang ni. State and explain effect increasing pressure on the yield of ammonia. Yield ni apa? Kamu dah belajar. Maksudnya production of ammonia lah. Dia kata state and explain effect increasing pressure. Okay, kita pun soalan tanya dia increase pressure. Kita pun balik pada soalan asal, kita tengok dia punya reaction. Macam mana nak settlekan pressure? Okay, nak settlekan pressure, cikgu kata kita buat equilibrium. Okay, di equilibrium. Soalan kata kamu effect increase pressure. Oh, soalan kata kamu increase pressure. Tapi apa reaction akan buat? Reaction shift backward. Tu dah advance. Tapi reaction akan decrease the pressure. Betul tak? Betul. Betul. Okay, so dia nak hasilkan more molecule ke less molecule? Hasilkan less. Less. Kalau less, dia nak pergi backward ke dia nak pergi forward? Backward. Backward, pandai. So jawapan member kamu tadi betul lah. Dah advance. Pandai dah kamu tu. Okay, so sekarang ni macam mana nak explain cikgu? State and explain. First kamu state. Tadi kamu dah kata dia pergi, state ni maksudnya kamu bagi tahu forward ke backward. So kamu kata reactions will proceed to ke mana? Forward ke backward? Backward. Will proceed to backward. Okay, explain why. Kenapa? Kenapa kamu kata dia pergi backward? Kenapa Sebab kamu dia kata nak decrease pressure. Okay, pandai. Sebab kamu kata reaction will try to decrease the pressure. Okay, ni alasan kamu sebab soalan kata kamu naikkan pressure. So reaction dia akan decrease the pressure. Tapi saya punya question is how? Macam mana dia nak decrease the pressure? By reducing mole. Produce Mole. less? Less mole. Mole. Less mole. Kamu kata less particle. Less particle. Tu je jawapan dia cikgu. Ada 5 space ni. Memanglah dia bagi 5 space, dia takut jawapan kamu tu besar. So, pelajar 3 markah.
Kamu kata state, apa yang berlaku forward ke backward, dapat 1 markah. Reasons kamu, bila kamu tengok 3, maksudnya reasons kamu tu 2 lah. Apa reasons pertama? Kamu kata reaction nak kurangkan pressure, dapat 1 markah. How? Macam mana dia kurangkan pressure? Dia produce less particle. 3 markah. Very easy. Kan? Tak perlu nak buat essay panjang-panjang pelajar. Asalkan ada keywords dah cukup. Boleh Okey. So ingat bila dia kata state, kamu kena tahu dia pergi forward ke dia pergi backward. Okey. So kita tengok satu lagi contoh. Kita just pergi go through. Okey, apa maksud simbol ni? Reversible. Reversible reactions ataupun equilibrium reactions. Okey, ni temperature kamu cikgu tak sentuh lagi, abaikan. Yang ni. Sekejap. Okey. Cuba tengok apa maksud term equilibrium. Cikgu malas nak tulis. Boleh tak kamu sebut? Baca. Rate Rate of of forward reaction is equal to backward reaction. Pandai. Dapat 1 Concentration of markah. reactant and product do not change. Do not change. Dapat 1 markah. See, banyak kali dia keluar pelajar. Sebab tu cikgu tunjuk lagi. Sebab memang selalu keluar definition dia. Okey, cuma cikgu nak tanya tentang pressure. Backward dia ada berapa partikel? Pelajar? 2. Okey. 2. Internet cikgu slow ke? Tersekat ke? Tak. Okey, forward dia ada berapa partikel? 2. So, cikgu pun tanya kamu. Bila cikgu increase pressure, ada efek tak tentang equilibrium dia? Tak ada. Tak ada. So, kenapa tak ada cikgu? Yelah, bila kamu increase pressure, reaction tak tahu nak pergi depan ke nak pergi belakang. Sebab apa? Pressure dia sama. So, maksudnya apa cikgu? Maksudnya kalau kamu ubah pressure dia, nothing change. Tiada perubahan. Okey, sebab tu dia akan tanya kamu soalan B1. Give a reason why position equilibrium did not change. Okey, dia kata increase the pressure. Okey, lepas tu dia kata kenapa tak berubah equilibrium dia. So reasons kamu, because number of particle forward and backward are same. Itu saja. So maksudnya bila dia sama, kamu gunalah tekanan rendah ke, you use higher pressure ke, whatever you do with the pressure, nothing change. Dia buat tak tahu je. Sebab pressure dia forward and backward adalah sama. Nombor 2 ni kamu abaikan. Ni kita panggil kemahiran berfikir aras tinggi. Cikgu tak nak discuss lagi sebab kamu jangan risau, nanti lepas kamu punya exam kita akan balik topik ni. Cuma cikgu nak sentuh pressure sekejap je lah. Yang ni dia punya level ni dah aras tinggi sikit soalan kedua tu. So kamu abaikan dulu. Okay, so soalan lain ni kamu boleh cuba jawab nanti Ada satu lagi soalan. Sekejap yang ni. Okay, kita tengok Okay, kita nak discuss tentang pressure je. Okay. Sini ada berapa pressure? Forward, backward? 2. 2. Forward? 1. Dia kata kamu decrease pressure. Okay, kita pun buat equilibrium. Kamu decrease pressure. Apa reaction akan buat? Increase. Produce. Increase. Kalau dia nak increase, dia nak pergi backward ke dia nak pergi forward? Forward. Kalau increase backward. Dia nak produce more particle kan? Nak increasekan balik pressure. So dia akan pergi backward sebab lebih banyak particle. So dia kata effect on forward reaction. Kamu kata cikgu, kalau kita decrease pressure dia akan pergi backward. So soalan tanya, apa jadi kalau pada forward reaction? Dia akan jadi decrease lah. Sebab apa decrease? Sebab kamu dah kata dia nak pergi backward. Tapi soalan tanya forward. Kalau reaction tu pergi backward, maksudnya kamu tahulah forward ni dia akan jadi less ataupun decrease.
Sebab reaction tetap degil nak pergi backward. Okay, tu konsep. Effect on yield. Okay, yield ni maksudnya production of ethanol. Cikgu nak tanya, kamu kata dekat cikgu backward kan? Okay, so cikgu nak tanya, kamu menghasilkan banyak ethanol ke less ethanol? Banyak. Banyak. Reaction kamu pergi backward ke forward? Pergi Word. backward. Kan? Betul tak? Kamu Backward. kata dia pergi Sikit. backward kan? Okay, so kalau kamu pergi backward, sekarang ni kamu banyak ethanol ke less ethanol? Less ethanol. Less. Kamu akan jawab decrease. Sebab apa cikgu dia less? Sebab dia dah pergi backward. So bila dah pergi backward, lama-lama makin sikit ethanol kamu. Faham So cikgu nak tanya, kamu nak ke dia pergi backward? Ethanol, acid. Kamu nak ke dia pergi backward? Tak. Tak nak. Oh, patutlah member kamu confused tadi. Sorry ni acid, sorry acid. So acid kamu makin sikit sebab dia pergi backward. Okay, tapi kamu tak nak dia pergi backward. So kita tak boleh guna decrease the pressure lah. Boleh Okay, nanti kamu cuba buat lah. Cikgu dah bagi modul tapi tak perlu cuba buat lagi lah sebab kamu fokus dulu exam next week. Okay, so sekarang ni cikgu bagi masa kamu 3 minit, kamu isi dulu attendance boleh? Sebelum kita masuk kepada energy changes ni. Boleh ke pelajar? Boleh. Kamu isi dulu attendance. Takut bonda dah tutup nanti. Oh, sambil kamu isi tu, cikgu dah ingatkan kamu, kamu punya homework tu. Yang homework tu, yang 30 lebih soalan tu adalah energy changes. Cikgu sengaja bagi lebih soalan sambil kamu buat revisions lah, bukannya denda Sebab at least bila kamu jawab, kamu nampak soalan sebenar, the style of the questions yang akan keluar. So, daripada situ kamu pun boleh nilai apa yang kamu belum faham, apa yang kamu dah faham. Okay. Lepas tu lagi satu, question number 12 tak perlu jawab sebabnya tak ada soalan. Kamu tembak je mana-mana jawapan. Nanti saya baikilah. Okay, boleh kita proceed pelajar? Boleh. Okay. So yang ni cikgu rasa nombor 25 insyaAllah 4E dia tak ada masalah. Yang ada masalah 26. Okey. Ada student tanya, kalau subjektif dia senang sebab dia dah lukis dekat kamu. Kadang-kadang dia lukis N, triple N, N double bond N. Sebab dia dah lukis. Tapi tiba-tiba soalan macam ni, dia tak bagi pun bond dekat kamu. Macam mana kamu nak tahu dia triple bond ke, dia single bond ke, dia double bond ke? Okey. Sebenarnya satu tips kalau kamu tak tahu, cikgu saya tak tahu ni dia N double bond N ke, N triple bond N ke kan. Tapi dekat bond ni dia dah bagi hint dah dekat kamu. Kan dia dah bagi, okey NN ni je nilai yang kamu ada. Yang ni je lah kamu guna. Okey. Kalau macam ni F2. F2 maksudnya apa? Maksudnya ada dua F. FF. Mana ada FF? Ni je lah FF. Ni je lah nilai yang kamu guna. Okey. Tapi ada satu soalan sekejap lagi lah cikgu tunjuk yang tu. Okey.
So yang ni macam mana kamu nak tahu dia double bond ke, triple bond ke, single bond? Okey, sekarang ni kamu tengok periodic table kamu. Ni cikgu lukis periodic table Okey, kamu ada grup ketiga, grup keempat kan? Grup keempat contohnya carbon. Ini kamu ada grup kelima, grup ke-6, 7, 8 dan seterusnya. Okey, grup 4 dia ada 4 kaki. Grup 5 dia ada 3 kaki. Grup 6 dia ada 2 kaki. Grup 7 dia ada 1 kaki. Grup 1 sampai grup 3 kamu tak perlu risau. Memang dia jarang ditanya dan sebenarnya hampir tak ditanya langsung. Kalau kamu perasan kebanyakan dia guna adalah daripada grup 4 sampai grup 7 sahaja. Okey, sekarang ni kamu tengok nitrogen. Kalau kamu tak hafal, tengok periodic table. Kalau kamu tak ada, cikgu pun bagi tahu kamu. Kalau kamu tengok periodic table, nitrogen ni dia adalah grup kelima. Okey, dia grup kelima, maksudnya dia ada berapa kaki? 3 kaki. So, satu nitrogen dia kena ada 3 kaki. 1, 2, 3. Siapa pasangan dia? N. Okey, sebab tu dekat sini dia bagi triple bond. Okey, sebab dia kena ada 3 kaki. Contoh lain, F. Okey, F maksudnya apa? F dengan F kan? Okey, kamu pun tanya cikgu nak letak single bond ke, double bond ke, triple bond. Tengok F, kalau kamu tengok periodic table, F adalah grup ke-7. Bermaksud F hanya ada 1 kaki. So, siapa pasangan dia lagi 1? F juga. So, sebab tu dia bagi dekat kamu FF. Okey. Kalau NF3, okey, kamu tahu kamu ada 1N, kamu ada 3F. N grup ke-5. Dia ada berapa kaki? 3 kaki. Okey, nak letak triple bond ke nak letak 1, 2, 3? Kamu kena tengok pasangan dia. Pasangan dia F, ada 3 kan? So maksudnya kena pisahkan 3 kaki lah. 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki. Kamu pun letak 1F, 2F, 3F. Kalau kamu guna 3 kaki macam ni, kamu boleh letak 1F je lah. Salah. Sebab dia kata kamu ada 3F. So, kena letak 3 kaki. Boleh faham ke pelajar? Boleh. Kalau cikgu fahamlah kaki-kaki ni cikgu. Kalau kamu tak faham kan, kamu tengok je hint dia dah bagi. Kalau N2, yang ni je lah kamu guna. F2, kamu guna yang ni. Kalau NF, of course kena guna yang ni. Sekarang ni pelajar, yang paling penting teknik kamu kira. Okey. Cikgu tahu kamu boleh kira, memang topik ni antara topik yang senang lah untuk pengiraan dia. Tapi untuk elakkan kita panggil careless mistake, kamu kira satu-satu. Reactance dulu. Okey, reactance N2. Tengok berapa mol. Ada 1 mol kat depan, tulis 1 dulu. Cikgu tahu dalam video tu dia tak tulis pun 1 kadang-kadang. Tapi kamu tolonglah tulis 1. Okey? Lepas tu kamu tengok apa kamu punya produk. Apa kamu punya bond. NN. NN nilai dia 950. Ada berapa NN? 1 je. So kamu pun tulis 1 darab 950. Tambah berapa mol kamu ada? 3. Tulis 3. Tengok kaki dia apa? Kaki FF. Ada berapa FF dekat sini? Ada 1 je FF. Tulis 1. Tulis 1 darab 150. Kamu pun tekanlah kalkulator keluar berapa. Bila nak buat produk, jangan campur dengan reaktan tadi. Kamu asingkan dulu. Okey? Kalau kamu buat sekaligus harum pelajar, kamu akan buat kesilapan mudah. Rugi markah. Okey, produk. Produk kamu tengok. NF. Kan? Ada berapa NF ni? Kamu dah lukis. Sebab tu pelajar, bila keluar soalan macam ni, nasihat cikgu, baik kamu lukis. Sebab ada setengah pelajar, dia pun guna terus 280. Betul ke kamu guna 280? Salah. Salah. Sebab apa? Kita tengok berapa mol kamu ada. 2. Kamu pun tulis mol. 2. Ada berapa kaki sebenarnya?
3. 3. So kena 3 darab 280. Barulah betul. Okey, sebab dia, kenapa dia bagi macam ni? Dia nak uji kamu sama ada kamu faham ataupun tidak berapa bond yang dia ada. Okey, sebab tu dia sengaja nak tipu kamu tu. Kamu pun kira lah kan. So ingat formula delta H kamu adalah reactance minus product. Ingat ya, bila delta H sama dengan negatif, dia adalah exo. Kalau kamu dapat positif, dia adalah endo. Senang je lah. Okey, yang ni hydrogen fuel. Hydrogen fuel tu kamu kena baca je. Hydrogen fuel ni, okey. Hydrogen, kelebihan dia, kamu boleh bakar dia. Okey, dia adalah clean. Sebab apa? Bila kamu bakar dia dengan oksigen, produk dia water. Water ni bersih. Sebab tu dia tidak pollute environment. Dia very good. Tapi it's difficult to store. Maksudnya apa? Maksudnya kamu susah nak simpan dia sebab dia terlalu kecil saiz dia. Susah untuk kamu simpan. Tapi bila kamu ada hidrogen, kamu bakar, dia tidak mengotorkan alam sekitar. Okey, sebab hasil dia ni H2O je. Cikgu nak tanya, bila kamu bakar hidrogen, kan? Bila kamu bakar, kamu rasa panas ke kamu rasa sejuk? Panas. Betul tak dia kata endotermic? Salah. Endotermic ni kamu rasa bukan rasa sejuk. Maksudnya dia bebas heat lah. Tapi one of the criteria kita tengoklah dia panas ke sejuk, okey? Waste product dia adalah water, betul. Tengok produk dia water. Chemical reaction cell produce hydrogen which is used as the fuel. Okey, dia kata produce hydrogen which is used as the fuel. Betul lah, kamu guna hydrogen as a fuel. Hydrogen fuel cell is used to generate electricity. Yang ni pun betul. The waste product in hydrogen fuel cell is water. A chemical reaction is produce hydrogen which is chemical reaction. Salah sebab dia kata produce hydrogen. Dia bukan produce hydrogen. Dia produce water. So nombor 3 salah, 2 dan 4. Okey. Yang ni fuel cell ni kamu kena banyak membaca. Tapi jangan risau, cikgu bagi nota nanti. Okey, contoh yang ni. Kita cuba buat yang ni Okey. CH4. Kalau kamu nak guna kaki tadi, carbon cikgu bagi tahulah group 4, carbon ni group 4. So dia ada berapa kaki? 4. 4. Kamu nak tulis 4 kaki terus ke kamu nak tulis nak asingkan satu-satu ke kamu nak asing dua-dua? Dua-dua. Tengok pasangan dia. Siapa pasangan dia? Hidrogen kan? Ada berapa hidrogen? 1. 4. 1? 4. Tak nampak cikgu? 4. Okey, ada 4. So kamu nak guna 2 kaki ke nak guna 1 kaki? 1. 1 sebab kamu kena ada 4. So baru kamu nampak, oh aku ada 4 kaki. Okey, tengok oksigen. Oksigen ni group 16. Group 16. Group 6. So berapa kaki? 2. 2 kaki. So kalau 2 kaki, oksigen ni kena letak 2 kaki ke kena letak satu-satu? Tengok pasangan dia. Siapa pasangan dia lagi satu? O juga kan? So nak letak single ke nak letak double? Double. Senang je kalau kamu ingat kaki. Contoh CO2. Contoh CO2 Okey, carbon group keempat berapa kaki? 4. 4 kaki. Nak letak single bond ke? Nak letak 4 bond ke? Nak letak double bond? Double bond. Sebab apa? Tengok pasangan dia. Kamu ada berapa oksigen? 2 je kan? 2. So, letak 2 oksigen. So kalau 2 oksigen ni kena bagi 2 kaki lah. Okey, kita tengok H2O last. Tengok. Hidrogen group 1. Hidrogen ni group 1. Dia ada 1 kaki lah maksudnya. Oksigen ada 2 kaki kan? Oksigen nak letak 2 ke? Oksigen nak letak asing satu-satu? Satu-satu. Sebab apa? Tengok pasangan dia. Hidrogen ni ada 2 kan? So maksudnya 1, 1. So baru kamu nampak, oh sebenarnya OH ni kena ada 2 kaki. Kamu pun kira. Kira macam cikgu ajar tadilah.
reactants. CH4 ada berapa mol? 1 mol. Darab ada berapa kaki CH4 tadi? 4 kaki, betul tak? 4. So letak 4 darab dengan CH. 410 tambah berapa mol? 2. Tulis 2 dekat depan. O2 ada berapa kaki tadi? O2 kita check tadi. Mana O2? Ni yang O2. Ada 1 kaki je kan? OO je kan? Betul. Betul. So kena letak berapa kat sini? 1. 1 darab dengan 496. 3. Okey. Kita tengok CO2 pelajar. Mana CO2 tadi? Mana kamu dah lukis? Ni CO2 yang kamu lukis. Ada berapa kaki tu? 2. 2. Okey, mol dia dekat depan ni berapa mol? 1. 1. Darab dengan kaki dia 2. Darab dengan CO 805. 5. Tambah berapa mol? 2. H2O. Okey, kita dah lukis tadi. Ada berapa kaki H2O ni? 2. 2. So maksudnya 2 darab dengan OH dengan OH. 460. Kamu pun kira. Senang kan? Kenapa cikgu tekankan pelajar? Okey, nanti kamu tengoklah jawapan dia yang mana satu yang ada dalam modul kamu. Jawapan dia A. Kenapa 4 cikgu? Sebab ni 2 darab 2 ni dapat 4. Okey. Kenapa cikgu tekankan kalau kamu tengok dia selalu keluar? Okey. Last question sebelum cikgu lepaskan kamu untuk kamu buat division sendiri. Yang ni. Bila keluar statement panjang lebar macam ni, kamu pun start confused. Betul tak? Okey, macam mana nak tackle soalan macam ni? Okey, exotherm ni. Ingat, bila exo, cikgu minta kamu hafal istilah exit. Exit keluar. Bila keluar, kamu turun tangga ke naik tangga? Naik. Keluar. Turun kan? Turun. Ada kamu naik tangga keluar. Kalau kamu keluar mall pun kamu turun tangga kan? Kecuali kalau kamu parking atas lah. Tapi standard bila kita kata keluar, maksudnya kita akan turun tangga. Okey, sebab tu graf dia akan turun tangga macam ni. Nampak macam kamu turun tangga kan? Kalau endo, dia naik tangga. Sebab tu graf menaik. Okey, kenapa cikgu nak cerita macam ni? Ni kamu tahu reactants. Ni kamu tahu produk. Ni kita panggil total energy. Okey, so kamu kena faham total energy reactants more than total energy product. Mana cikgu tahu? Kamu tengok level dia, reactants lebih tinggi daripada produk. So total, cikgu highlight total energy reactants is higher compared to the product. Okey, kenapa dia exo? Apa yang dimaksudkan dengan exo? Ni dia break. Dekat sini heat absorb. Okey, kamu absorb untuk break the bond. Dekat sini kamu release heat. Kena ingat reactants absorb, product release. Okey, kamu kata cikgu exo dia release heat. Apa maksud dengan release heat? Kamu kena faham apa yang kamu kata release heat. Bermaksud you release more heat dekat produk berbanding absorb heat dekat reactants. Okey, so maksudnya apa yang cikgu cuba simpulkan, absorb dengan release dia berlaku dalam reaction. Cumanya kita nak tahu you lebih absorb ke you release more. Okey, so bila dia kata exo, kamu tahu dia release heat exit, heat keluar. Maksudnya you release heat. Apa maksud dia? Maksudnya heat release at product is more compared to heat absorb at reactants. Itu yang kamu kena faham kata kunci dia. Okey. So kita pun bila kamu faham, kamu pun baca statement A. Energy needed to break the bond in methane and oxygen. Maksudnya dekat reactant lah. Betul tak dekat reactant ni dia kena break bond? Betul, kamu kena ingat dia kenapa dia absorb heat? Absorb sebab dia nak break bond. Kenapa dia release heat? To form the bond.
Itu istilah-istilah yang kamu kena faham. Energy needed bermaksud energy absorb. Okay, kamu absorb heat to break the bond in methane and oxygen. Betul. Statement dia betul. Dia kata energy absorb is greater. Salah. Kenapa salah cikgu? Ni energy, kenapa student kata betul? Sebab dia tengok, oh sini energy tinggi, sini energy rendah. Sebab tu kamu jangan confuse. Ni kita discuss total energy. Sekarang ni jawapan ni discuss tentang energy absorb dan energy release. Dua istilah yang berbeza. So dia kata energy absorb is greater. Salah lah sebab dia kata exo. Kamu faham? Exo ni release heat. Bermaksud you release more heat compared to absorb heat. Okay? Tapi soalan kata you absorb more heat is greater compared to heat release. Ni adalah statement untuk endo. Kalau endo betul, you absorb more heat compared to release heat. So tengok statement B. Energy needed to break the bond is less. Betul lah. Kenapa betul cikgu? Sebab dia kata you absorb less heat compared to release heat. Kalau kamu pusing ayat dia nak bagi tahu you release more heat compared to heat absorb. Okey, bila kamu release more heat, bermaksud dia adalah exo. Bila kamu absorb more heat, dia adalah endo. Okey, kenapa C salah? Energy release in breaking bonds in methane. Sebab dia kata, okey, sekarang ni in breaking the bonds. Kalau kamu nak breaking bond, kamu kena release heat ke kamu kena absorb heat? Absorb. Okay. Absorb. Statement dia salah kat mana? Sini je yang salah. Energy release. Sepatutnya energy absorb. Kamu kena faham satu persatu istilah yang dia guna pakai. Kenapa D salah? Dia kata energy release in breaking the bond. Salah. Break bond, you kena absorb. Itu sahaja sebab dia salah. Kalau kamu tengok panjangnya cikgu, saya tak faham dia cerita apa. Kalau kamu baca betul-betul, ini sahaja yang dia cuba uji. Okey, so bila keluar statement yang panjang lebar macam ni, baca betul-betul, faham betul-betul. InsyaAllah kamu boleh jawab, okey? So, cikgu ada tinggal lagi soalan yang lain untuk kamu cuba jawab. Homework kamu itulah, kamu cuba jawab semua homework kamu. Kalau kamu rasa kamu boleh jawab, cikgu berani jamin minggu depan kamu boleh jawab kamu punya standardized test. Okey, siapa-siapa nak additional question pun boleh minta dengan cikgu. Cikgu takkan bagilah. Okey, so subjektif pun kamu boleh buat. Okey, kamu boleh cuba lukis, nak kira balik. Okey, kalau keluar paper 4, ni paper 4, dia akan keluar 4 markah. Sayang pelajar, soalan free. Kamu kira sahaja. So faham betul-betul. Okay, so cikgu stop sampai sini dulu untuk revisions kita. Untuk seperti Bonda dah post, hari Khamis ni kamu ada standard ni pre-test. Okay, so maksudnya dia cover topik electrolysis. Ingat balik macam mana kita tackle electrolysis. Apa yang berubah untuk setiap factors. Apa applications dia. Kenapa guna cryolite. Kenapa kena apa kita kata kena guna anode, cathode semua tu. Okey, lepas tu kamu belajar simple cell ataupun voltage cell minggu lepas. Macam mana nak kira dia punya voltage. Macam mana nak tahu nilai dia lebih besar ataupun lebih kecil. Yang tu kamu kena tengok balik. Kalau kamu perlukan lebih exercise, kamu boleh minta dengan cikgu lah. Okey. Yang ketiga, topik yang cover adalah energy changes. Kamu kena faham betul-betul apa beza exo-endo, apa beza bond breaking, bond form, kenapa dia release more heat, kenapa dia absorb more heat. Kamu kena faham betul-betul, okey? Dan kamu kena tahu kira bond breaking, bond formation. Tolong ingat graf exo, turun tangga, exit. Ni delta H, delta H kita label daripada sini.
Okey, kalau endo dia naik. Tolong ingat dia punya graph. Okey. So, tolong ingat formula ya. Tolonglah ingat delta H sama dengan rate turns minus product. Okey. Itu sahaja tips kata kunci yang kamu kena ingat untuk exam next week. Okey. So, I wish you all the best pelajar. InsyaAllah kamu boleh. Okey. Apa-apa PM je cikgu bila-bila kamu nak tanya soalan. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak?